Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua pelajar. Bertemu lagi kita dalam kelas Geografi tingkatan 2. Hari ini cikgu akan sambung lagi bab 2 peta topografi. Minggu lepas cikgu dah bagi penerangan tentang maksud peta topografi. Pelajar juga sudah mengenal pasti garisan timuran dan garisan utaraan dalam peta topografi. Pelajar juga telah mengenali tentang rujukan grid dan tahu perbezaan antara rujukan grid 4 angka dan juga 6 angka. Hari ini cikgu akan sambung lagi. Kita lihat masih dalam tajuk yang rujukan grid. So hari ini apa yang akan murid pelajari? Cikgu akan ajar pelajar membaca rujukan grid 4 angka dan 6 angka untuk menentukan kedudukan dalam peta topografi. Kita akan belajar cara menentukan rujukan grid 4 angka dan 6 angka. Cikgu harap pelajar-pelajar masih ingat lagi ya tentang rujukan grid 4 angka dan 6 angka yang cikgu sudah ajar minggu lepas. Apa kegunaannya, apa perbezaannya. Tak apa, nanti cikgu ulang balik supaya pelajar lebih faham. Kita mulakan dengan membaca rujukan grid 4 angka. Pelajar masih ingat lagi tak apa dia rujukan grid 4 angka? Cikgu ulang balik. Rujukan grid 4 angka lebih sesuai digunakan untuk menentukan kedudukan sesuatu kawasan yang luas dalam segi 4 grid. Kita gunakan rujukan grid 4 angka untuk menentukan kedudukan sesuatu kawasan yang luas. Contoh dia macam kawasan hutan, kawasan pertanian. Contoh ladang-ladang pertanian kan kawasan yang luas. Kawasan pelombongan, kawasan melombong-lombong tu kawasan yang luas. Dan kampung-kampung, kawasan perkampungan. Itu adalah contoh kegunaan rujukan grid 4 angka. Mari kita lihat macam mana langkah-langkah untuk membaca rujukan grid 4 angka. Langkah yang pertama. Tentukan segi 4 grid bagi kedudukan kawasan lokasi. Macam mana ya? Tentukan segi 4 grid bagi kedudukan kawasan lokasi. Kawasan ataupun lokasi. Cikgu bacakan dulu langkahnya nanti. Kemudian baru cikgu akan terangkan menggunakan peta topografi. Kita tengok dulu langkah yang kedua. Selepas kita sudah kenal pasti kedudukan kawasan, bila soalan tanya, contoh nyatakan rujukan grid 4 angka bagi kampung A. So kita perlu kenal pasti kawasan ataupun kedudukan kampung A itu di mana dalam segi 4 grid yang mana dalam peta topografi tersebut. Langkah yang kedua. Rujuk nilai garisan timuran dan nilai garisan utaraan. Baca nilai garisan timuran dan nilai garisan utaraan pada segi 4 grid tersebut. Seterusnya yang terakhir sekali, baca nilai garisan timuran dahulu dan garisan utaraan yang berkenaan. Mari kita lihat contoh supaya pelajar lebih faham. Ini cikgu dah sediakan satu peta topografi yang kosong. Cikgu sediakan yang kosong supaya pelajar tak keliru dan pelajar senang nampak ya. Contoh kat sini cikgu bagi tentukan rujukan grid 4 angka bagi kampung A. Kampung A. Ingat lagi langkah yang pertama tadi. Dia kata tentukan segi 4 grid bagi kedudukan kampung A. Di mana letaknya kampung A dalam segi 4 grid ni? Di sini ya kampung A dalam petak yang berwarna oren tu. Di situ letaknya kampung A. So macam mana cara kita nak baca rujukan grid 4 angka bagi kampung A? Macam mana? Adakah di sini, di sini, di sini ataupun di sini? Macam mana tu? Cikgu terangkan satu persatu. Tengok dulu.
Okey, kita tengok dulu garisan nilai garisan timuran. Okay, nilai garisan timuran. Ingat lagi kan garisan timuran yang mana? Yang ini. 30, 31, 32, 33, 34, 35. Okey, ini adalah nilai garisan timuran. Okey, so kampung A mewakili nilai yang mana? Nilai yang mana mewakili kampung A? Kita tengok satu persatu. Okey, nilai 30 ini, dia mewakili kawasan ini. Kawasan di sini. Okey, so apa-apa kampung yang berada pada kawasan sini, dia adalah berada pada nilai 30. Kampung ataupun apa-apa sajalah kan, apa kawasan lah, kawasan ladang ke apa ke yang berada pada sini, ruang sini, dia mewakili nilai 30. Okey. Nilai 31 pula dia mewakili kawasan ini. Semua apa-apa lokasi kawasan yang berada pada segi 4 grid ini, dia adalah diwakili oleh nilai 31. Okey, nilai 32 pula dia mewakili sini. Dia mewakili kawasan sini. Okey. So apa-apa lokasi kawasan lokasi ataupun apa objek yang berada pada kawasan sini, dia diwakili oleh nilai 32. So kita dah nampak sekarang kampung A berada pada segi 4 grid 32 pada nilai garisan timuran. Okey, boleh faham kan? Boleh faham ya? Okey, kita tengok pula nilai garisan utaraan. Okey. Nilai 52. Nilai 52 ini mewakili semua objek kawasan yang berada pada segi 4 grid yang ini. Okey. So, ini nilai 52, 53. Semua kawasan yang berada kat sini dia diwakili oleh nilai 53 pada garisan utaraan. Seterusnya macam itulah 54. Semua kawasan sini diwakili oleh nilai 54. So kita dah nampak kampung A berada pada nilai 54 pada garisan utaraan. Okey, kita tengok dengan semula dengan lebih jelas. Okey. Kampung A, okey, dia punya titik persilangannya adalah di situ di situ titik persilangan. Okey, so macam mana nak baca rujukan grid 4 angka bagi kampung A? Ingat lagi tak yang mana kita perlu baca dulu? Nilai garisan timuran ke nilai garisan utaraan? Siapa masih ingat? Okey, yang pertama kita perlu baca nilai garisan timuran dulu. Okay, mulakan dengan nilai garisan timuran. Berapa? 32. Okey. Sebelum cikgu terlupa. Okey, kita perlu mulakan dengan perkataan RG. Okey, RG. RG tu mewakili apa? RG tu adalah mewakili rujukan grid. Okey. RG nilai garisan timuran. Okey, semula. Okey, RG. Okey, nilai garisan timuran 32. Kemudian okey. Nilai garis seterusnya nilai garisan utaraan 54. Okey, so cara tulis dia adalah RG nilai garisan timuran 32. Okey, nilai garisan utaraan 54. Ini jawapan dia. So nilai rujukan grid 4 angka bagi kampung A adalah RG 3254. Pelajar mesti ingat jangan tertukar. Mesti mulakan dengan nilai garisan timuran dahulu. Kemudian baru diikuti dengan nilai garisan utaraan.
Dan yang paling penting juga jangan lupa tulis RG ini. Okey. Okey, so jawapannya adalah RG 3254. Okey, itu adalah contoh yang pertama. Okey. Contoh yang kedua, cikgu akan bagi satu peta topografi yang betul. Okey, kita tengok. Contoh yang kedua, soalan minta berdasarkan peta topografi di bawah, nyatakan rujukan grid 4 angka bagi kampung Estari. Okey, pelajar boleh jumpa tak kampung Estari di mana? Okey. Kalau yang pakai handphone, cikgu harap nampak lah ya. Tapi kalau pakai laptop lebih besar, so cikgu rasa kamu boleh nampak di mana letaknya kedudukan kampung Estari. Okey, di mana? Jumpa tak? Okey, di sini ya letaknya kampung Estari pada bulatan merah yang cikgu bulatkan itu. Okey, kampung Estari letaknya di situ. Okey, so dia punya titik persilangannya di mana? Di situ. Okey. Macam cikgu cakap tadi, nilai garisan timuran 30 ni mewakili kawasan sini kan. Okey. So kampung Estari terletak pada nilai 30 pada garisan timuran dan 59 tu mewakili semua yang berada di sini. Okey, so 59 pada nilai garisan utaraan. So macam mana kita nak baca dia? Yang pertama, okey, kita mulakan dengan nilai garisan timuran. Nilai garisan timuran kita adalah 30. So RG 30. Kemudian nilai garisan utaraan berapa? 59. So jawapan kita adalah RG 3059. Okey, ataupun RG 3059. Itu adalah jawapan bagi rujukan grid 4 angka bagi kampung Estari. Okey, pelajar boleh faham tak? Okey, kalau tak berapa faham lagi, cikgu tunjuk lagi satu contoh. Okey, tengok lagi satu contoh. Okey, cuba pelajar buat dulu. Cuba pelajar kenal pasti dulu sendiri. Okey, soalan tanya, berdasarkan peta topografi di bawah, nyatakan rujukan grid 4 angka bagi kampung impian. Jumpa tak kampung impian dekat mana? Ada dua jenis kampung dekat situ. Okey. Ada kampung baru dan juga kampung impian. Okey, soalan minta rujukan grid 4 angka bagi kampung impian. Di sini letaknya kampung impian. Okey, cuba pelajar jawab dulu. Berapa dapat? Kalau yang dah faham tu, dah boleh jawab terus kan? Okey, ada tak yang dah dapat jawapannya? Cikgu rasa ramai yang dah dapat jawapannya kan? Senang saja. Simple saja. Okey. Di mana titik persilangan dia? Di situ. Okey. So, kita mulakan dengan bacaan nilai garisan timuran. Berapa? 14. Kemudian diikuti dengan nilai garisan utaraan. Berapa? 21. So, cara tulis dia adalah, kat mana cikgu nak tulis ni? Okey, kat sini lah. Okey, RG nilai garisan timuran 14, nilai garisan utaraan 21. Okey, so jawapan dia adalah RG 1421. RG 1421. Itu adalah jawapan bagi rujukan grid 4 angka kampung impian. Okey, cikgu nak ingatkan pelajar jangan tertukar selalunya dalam peperiksaan pelajar selalu tertukar, dia keliru antara nak tulis nilai garisan utaraan dulu ke nilai garisan timuran dulu. Okay, pelajar kena ingat
mesti dimulakan dengan nilai garisan timuran dulu. Kemudian baru diikuti dengan nilai garisan utaraan. Kalau pelajar tertukar, nanti rugilah markah kamu. Totally salah lah kalau tertukar. Okay, so mesti ingat. Mula dengan nilai garisan timuran kat sini. Kemudian diikuti dengan nilai garisan utaraan. Okey, cikgu harap pelajar boleh faham ya. Dah faham untuk cara membaca rujukan grid 4 angka. Okey, baiklah. Sekarang kita tengok pula cara membaca rujukan grid 6 angka. Okey, apa kegunaan rujukan grid 6 angka ni? Kita tengok balik. Cikgu nak ulang balik topik yang lepas. Okey. Rujukan grid 6 angka digunakan untuk menentukan kedudukan sesuatu objek atau ciri geografi yang lebih kecil dengan spesifik. Okey. Contoh dia adalah sekolah, masjid, puncak bukit, kilang dan lain-lain lah yang berkaitan. Okey. Dia lebih spesifik berbanding dengan rujukan grid 4 angka tadi. Cara membaca dia lebih kurang sama, cuma dia lebih 1 angka saja bagi setiap nilai garisan. Okey, mari kita lihat kita lihat langkah dulu. Langkah yang pertama, tentukan segi 4 grid bagi kedudukan objek atau ciri geografi. Okey, kita nak tentukan segi 4 grid bagi kedudukan objek yang kita nak cari tu. Contoh dia, kita nak cari kilang ke, nak cari sekolah ke. Okey, katalah nak cari kilang. So, tentukan, kena pasti kilang tu berada di segi 4 grid yang mana. Sama juga macam cara membaca rujukan grid 4 angka tadi. Langkah yang kedua, ini sebab dia lebih detail, lebih spesifik. So, bahagikan jarak antara garisan timuran dan garisan utaraan kepada 10 bahagian yang sekata. Penting ni ya, 10 bahagian yang sekata. Untuk mendapatkan jawapan yang tepat, pelajar mesti bahagikan 10 bahagian tu dengan sekata. Okey, dan nomborkannya dari 0 hingga 10. Okey. Kemudian langkah seterusnya, dapatkan titik persilangan garisan timuran dan garisan utaraan. Okey. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh yang cikgu sudah sediakan. Okey. Tengok contoh yang cikgu sudah sediakan ni. Okey, yang ni cikgu sediakan contoh. Kita nak cari rujukan grid 6 angka bagi kedudukan kilang. Okey, kedudukan kilang. Okey, ni yang warna oranye tu dalam petak rujukan, dalam petak segi 4 grid tu adalah kilang ya. Ni simbol kilang. Ni. Okey. Kita nak cari kedudukan kilang. Okay. Caranya adalah, tengok kilang dekat situ. Okay, cikgu besarkan daripada ni, cikgu besarkan kepada ini sama je, cuma cikgu besarkan supaya kita nampak dengan lebih jelas. Okey. Pelajar boleh tengok. Okey, kilang daripada sini yang kecil, cikgu besarkan ke sini. Okey, ke sini. Okey. Langkah yang pertama adalah, dia cakap tadi, tentukan kedudukan kilang dalam segi 4 grid. Okey, kita dah jumpa kilangnya dekat mana? Dekat sini kilangnya. Okey, kemudian langkah yang kedua, ini langkah yang penting ni. Okey. Langkah yang kedua, bahagikan jarak di antara garisan timuran. Okey, kita buat pada garisan timuran dulu. Garisan timuran dulu. Bahagikan jarak di antara garisan timuran kepada 10 bahagian yang sekata. Kemudian nomborkannya. Okey, macam mana tu? Okey, tengok ya. Kamu perhatikan
kamu perhatikan tempat yang cikgu tanda merah ni, anak panah ni. Okey, perhatikan dekat sini. Perhatikan betul-betul macam mana. Okey, tengok ya. Kita buat bahagikan jarak. Okey, macam mana caranya? Dengan cara buat senggatan. Okey, tengok. Macam ni. 1, tengok garisan merah tu ada, nampak tak? Nampak tak garisan merah tu? Ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kemudian nomborkan dia. Okey, nomborkan dia. Mula daripada 0, 1, 2 sampai 10. Penting ya, kamu kena bahagikan 10 bahagian ni pada garisan timuran ni dengan sekata. Mata mesti tajam ya. Okey, bahagikan dengan sekata. Sama juga keadaannya pada bahagian garisan utaraan dekat sini. Sama juga cara dia. Okey, bahagikan juga kepada 10 bahagian. Nampak tak? Cikgu buat tu. Okey. Kemudian kita nomborkan dia. 0 sehingga 10. Okey. Okey, bila kita dah siap bahagikan, kita dapatkan titik persilangan garisan timuran dan garisan utaraan. Okey, macam mana? Okey, kita mulakan dengan garisan timuran dulu. Okey. Garis di mana letaknya kilang, mesti tengah-tengah ya, mesti berada dekat tengah-tengah kilang tu. Okey. Kemudian pada garisan utaraan pula kita buat garisan. Okey. So titik persilangannya adalah di sini. Okey, jumpa tak? Nampak tak? Okey. So cara nak baca dia macam mana? Okey. Cara nak baca dia, kita mulakan dengan RG. Okey, RG. Mulakan dengan garisan timuran. Berapa kita punya nilai garisan timuran? 32. Okey. Kemudian senggatan yang kecil-kecil ni berapa? 5. Betul tak? So 3, 2, 5. Okey, macam ni. RG 3, 2, 5. Kemudian tengok pula pada garisan utaraan. Berapa? Okey, 5, 4. 5, 4 dan 7 kan. Okey, so cara tulis dia adalah RG 3, 2, 5. 3, 2, 5 tadilah. 3, 2, 5. Kemudian 5, 4, 7. Ni tadi. 5, 4 nilai garisan utaraan dan senggatan yang kecil adalah 7 titik persilangannya. Okey, so inilah cara menulis rujukan grid 6 angka bagi kilang yang kita nak tadi. RG 3, 2, 5, 5, 4, 7 jawapannya. Okey, boleh tak? Faham tak pelajar? Cikgu harap boleh faham ya. Okey, kita tengok lagi satu contoh supaya lebih jelas. Kita tengok contoh pada peta topografi yang benar, yang sebetulnya. Okey. Kita tengok soalan minta berdasarkan peta topografi di bawah, nyatakan rujukan grid 6 angka bagi sekolah. Pelajar jumpa tak sekolah dekat mana? Jumpa tak? Okey. Sekolah. Kat sini ya. Di sini. Sini sekolah. Okey. Cara dia sama juga macam tadi. Okey, kita dah tentukan sekolah berada pada segi 4 grid yang mana. Okey,
Sekolah berada dekat sini tadi kan. Okey. Kemudian langkah yang kedua adalah kita buat pembahagian pada garisan timuran dan pada garisan utaraan. Kita mulakan dengan pembahagian yang sekata pada garisan timuran. Okey, pelajar tengok dekat bawah tu, perhatikan dekat bawah tu. Okey, macam mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Kemudian diikuti dengan garisan utaraan pula, kita buat pembahagian. Ni, nampak tak? Okey, nampak kan? Okey. Kemudian kita dapatkan titik persilangan bagi sekolah. Macam mana? Mulakan dengan nilai garisan timuran. Okey, kat situ. Kemudian nilai garisan utaraan di situ. So, kita dapat titik persilangan sekolah situ. So, berapa jawapannya pelajar boleh baca tak? Boleh tolong cikgu bacakan tak? Berapa nilai RG-nya? Okey, kita tulis sama-sama. RG. Okey, nilai garisan timuran 25. Nilai sengkatan kecil 2. Okey, so 252. Diikuti nilai garisan utaraan 58. Nilai sengkatan kecil dia adalah 1. So, ini jawapan dia untuk rujukan grade 6 angka bagi sekolah RG 252581. Okey, boleh tak pelajar faham tak? Okey, tengok balik tu. Jadi kita buat tu. Okey. Okey, tengok balik pada garisan pada nilai garisan timuran, nilai dia di situ. Pada garisan utaraan, nilai dia di situ. So, jawapan dia RG 252581. Siap. Okey. Cikgu harap pelajar boleh faham ya untuk cara membaca rujukan grade 4 angka dan 6 angka ini. Okey, so sampai sini sahaja penerangan cikgu pada hari ini. Nanti kita akan sambung cikgu akan sambung penerangan untuk tajuk yang seterusnya pada sesi yang akan datang. Okey. Sekian, terima kasih.